teks bahasa Mandarin mengikuti Bapak Pendeta membacakannya di ayat pertama. 用印尼文的跟丽莎姐妹一起读第2节。 Dan menggunakan teks bahasa Indonesia mengikuti saya di ayat yang kedua. 我们的经文是士师记第6章第1到14节。 Dan Alkitab kita tertulis di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 14. 士师记， Hakim-Hakim. 大家都找到了吗？好，以色列人为米甸人所虐。节我们一起读中文的。以色列人啊，又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里7年。 Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. 以色列人又每逢撒种之后，米甸人、亚玛力人和东方人都上来攻打他们。 Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledainya pun tidak. 因为那些人带着牲畜、帐风来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。 Sehingga orang Israel menjadi sangat takut melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. 以色列人因米甸人的缘故呼求耶和华。 Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 救你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们这人的手，把他们从你们面前赶出，将他们的地赐给你们。 Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku ini. 耶和华的使者到了厄弗拉，坐在亚比亚氏族人耶阿舍地的橡树下。耶阿舍地的人的儿子举殿正在沙扎那里打麦子，为要防备米甸人。 Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 举殿说：“主啊，主耶和华，若与我们同在，我们何则遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。” Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 好，我们做个祷告吧。 Mari kita bersatu di dalam doa. 主帮助我们了解今天的经文，叫我们可以明白主的旨意，也叫我们可以顺服主，蒙福得力量，也得救。 谢谢爱我们的上帝，我们将一切的时间交托主，求你帮助带领，奉耶稣的名祷告，阿门。兄弟姐妹们，如果我们讲顺服顺从是一种很重要的事。 Jikalau kita berbicara tentang yang namanya taat itu adalah satu hal yang sangat penting. 我们顺服或者我们顺从，一般上是顺从那些比我们明白、比我们强、比我们有能力的人。 Dan arti taat itu adalah kita lakukan kepada orang yang harusnya dia memiliki kemampuan atau pengetahuan yang ada lebih di atas kita. 一般我们相信他是知道事情的人，比我们聪明的人，
有这个有这个智慧的人， Atau kita sebagian percaya atau taat kepada seseorang karena kita yakin kepada dia dan dia orang yang memiliki wawasan dan memiliki hikmat dan kebijaksanaan. 如果我们不相信他比我们强，不相信他比我们有智慧，不相信他比我们伟大，肯定我们不会顺从他的话。 Jikalau kita tidak percaya kalau dia lebih berhikmat daripada kita, dia lebih cerdas daripada kita, dia lebih menguasai daripada kita, tentu kita tidak akan taat atau mendengarkan perkataannya. 我在缅兰以前看见很多人去看医生的时候， Saya waktu di Medan sering sekali melihat orang ketika orang mengunjungi dokter. 每次医生给他开药的时候， Setiap saat ketika dokter membuatkan resep untuk mereka, 基本上他们都不完全的买， pada dasarnya sebagian dari mereka tidak membeli lengkap satu resep, 都买一半。 hanya membeli separuh resep saja. 兄弟姐妹们， Saudara-saudari, 可能他想省钱， mungkin waktu itu dia berpikir ingin berhemat sedikit uang. 如果想省钱不顺从医生，我觉得有一点问题。 Jikalau hanya alasan mau menghemat sedikit uang dan tidak mau mendengarkan dokter, saya pikir ini ada sedikit masalah. 有一些可能不太相信给他看病的医生， Mungkin ada juga sebagian yang berpikir atau dia merasa dia kurang percaya kepada dokter yang mau mengobatinya. 但是基本上都想省钱。 Tapi pada umumnya mereka ingin berhemat uang. 你们知道吗，兄弟姐妹们？ Tahukah Anda 每次 saudara-saudari? 医生开这个药单给我们的时候，当你发烧、生病、发炎，医生开给你这个药单的时候， Tahukah saudara-saudari ketika setiap saat kita mengunjungi dokter pada saat kita sakit, demam, atau kita terinfeksi dan lain-lainnya, dan dokter membukakan resep atau membuatkan resep untuk kita, 有时候他开给你这个抗生素 （antibiotic）。 dan kadang dia membuatkan kita obat antibiotik. 这个抗生素你不能吃一半的， Obat antibiotik ini tidak bisa kita konsumsi separuh saja. 你不能吃一粒的， Tidak boleh hanya makan sebutir. 你要完全把它吃完。 Kita harus menghabiskannya semuanya. 如果你吃一半， Jika kita hanya mengkonsumsi separuhnya saja, 对你的身体有危害。 maka akan berakibat buruk pada tubuh kita. 以后如果你生病发炎的时候， Jikalau kita sakit dan terinfeksi, 你再吃同样的抗生素， dan kita memakan obat antibiotik yang sama, 对你来说没有用了。 maka pada waktu itu sudah tidak ada daya gunanya lagi. 所以兄弟姐妹们， Karena itu 今 saudara-saudari, 天的经文给我们看见， Nas Alkitab hari ini menunjukkan kepada kita 以色列人不顺从呼召拯救他们的上帝， yaitu di mana umat Israel tidak taat kepada Allah yang memanggil mereka, Allah yang menyelamatkan mereka. 第一节给我们看见他们又犯罪了， Di ayat pertama kita sudah melihat bagaimana orang Israel jatuh lagi ke dalam dosa. 他们在上帝的眼中行恶的事。 Di mata Tuhan mereka melakukan hal-hal yang jahat. 那么兄弟姐妹们，这里说耶和华或者上帝把他们交给米甸人， Dan di sini juga dicatat bahwa Allah kita yaitu Yehova menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. 那么兄弟姐妹们其实也可以了解，耶和华不保护他们，让他们给米甸人欺负。 Atau boleh juga dikatakan demikian, yaitu Tuhan Allah tidak menjaga atau memelihara mereka dan membiarkan mereka ditindas oleh orang Midian. 你们知道吗？如果一位很聪明的爸爸， Tahukah Anda jika ada seorang bapak yang begitu cerdas, 那么孩子长大之后 setelah anaknya tumbuh dewasa 不听话， dan tidak mau taat kepadanya, 他就让儿子去自己做自己的事儿。 maka dia akan membiarkan anaknya mengerjakan pekerjaannya sendiri. 遭遇什么困难自己当。 Jikalau anaknya harus menghadapi persoalan apapun juga, dia harus menyelesaikan atau menerimanya sendiri. 所以以色列人违背了他们的上帝， Karena itulah Israel telah mengkhianati Tuhan Allahnya sendiri. 上帝把他们交给米甸人， Maka Allah menyerahkan mereka ke orang-orang Midian. 受了7年的欺负。 Dan selama 7 tahun mereka berada dalam penindasan. 米甸人压制他们， Orang Midian terus menindas mereka. 使他们的生命很苦。 Sehingga kehidupan mereka begitu melarat. 为什么会这样？
Lalu mengapa demikian? 因为不听从上帝的话。 Ini semua karena mereka tidak taat kepada perkataan Allah. 兄弟姐妹们， Saudara-saudari, 难道创造我们的上帝不知道我们怎么样才会发挥吗？ masakah Tuhan Allah kita tidak tahu bagaimanakah keadaan kita ini? 不知道我们怎样会有平安的。 Masakan Tuhan yang menciptakan kita ini tidak tahu bagaimana kita baru bisa menikmati hidup yang aman? 难道创造我们的上帝不知道使我们蒙福吗？ Apakah 在这个世上， Apakah Tuhan Allah kita ini tidak tahu, Allah yang menciptakannya tidak tahu kita bisa mendapatkan kemenangan di dalam dunia ini? 我告诉你们，当你们读这个经文的时候， Saudara-saudari, saya beritahukan kepada Anda ketika Anda membaca kitab ini, 看见以色列人的生活方式， kita melihat bagaimana pola kehidupan dari orang 你 Israel. 们仍然会问律法在哪里？ Mungkin Anda akan bertanya, di mana keadilan? 律法， Hukum di mana? Taurat di mana? 以色列人因为违背了律法，就是违背了上帝。 Karena orang Israel telah mengkhianati atau memutar atau tidak taat kepada Taurat, maka dia sama juga dengan dia mengkhianati 所以 Allah. 今天他们受苦， Karena itu hari ini mereka menderita. 生命受压制。 Bagaimana hidupnya penuh dengan 你看他们 ketindasan. 他们需要挖了洞住在里面， Kita bisa melihat bagaimana mereka harus membuat satu goa dan tinggal di dalamnya. 因为米甸人对他们很凶恶。 Karena orang Midian memperlakukan mereka dengan kasar. 所以兄弟姐妹们， Karena itu saudara-saudari, 因为违背了律法， karena mereka telah mengkhianati daripada Taurat. 所以今天我们刚才所诵读的是10条诫命。 Karena itu tadi yang kita baca 10 hukum Taurat. 兄弟姐妹们， Saudara-saudari, 10条诫命是上帝的律法， 10 hukum Taurat itu adalah hukumnya daripada Tuhan. 上帝通过摩西传给以色列人，叫他们按照10条诫命去生存。 Yaitu Allah melalui Musa bagaimana menitipkan 10 hukum Taurat ini kepada bangsa Israel untuk menjalankannya dalam hidupnya. 为什么要按照上帝的律法去生活？ Mengapa harus menuruti hukum Taurat yang diberikan Allah untuk menjalani hidup ini? 是叫你的生命蒙福。 Agar hidup kita dapat 你看 dimenangkan. 啊，如果你尊重上帝， Lihatlah, jika kita menghargai atau menghormati Tuhan Allah 你 kita, 没有拜别的， dan Anda tidak menyembah yang 你 lain, 只有拜他为主， hanya menyembah dia sebagai Allahmu, 你守他的安息日， dan engkau bagaimana menghormati hari sabatnya, 你没有妄称他的名， dan tidak sembarangan mengucapkan namanya. 那叫做你爱你的上帝了。 Itu artinya Anda mengasihi Allahmu. 如果所谓孩子爱他的爸爸， Seperti halnya anak yang mengasihi papanya. 他爸爸会更爱他吗？ Bukankah ayahnya atau 是不是 papanya akan lebih 这个是 mengasihinya? 确定的。 Dan ini benar 如 dan 果你 sudah 做爸 pasti. 爸， Jikalau Anda menjadi 你的 bapak, 女儿、你的儿子很爱你， jikalau anak-anakmu begitu sangat mengasihimu, 很关心你， begitu memperhatikanmu, 你的心怎么样？ bagaimana hatimu? 如果你的女儿、你的儿子违背你， Tapi jikalau anak-anak kita itu mengkhianati kita atau tidak peduli dengan 你的 kita, 儿女没有关心你， anak-anak kita tidak mau memperhatikan kita, 你的心会怎么样？ lalu hati kita 疼不 bagaimana? 疼？不 Sakitkah? 是痛快，但是痛 Bukan hanya sakit tapi sungguh sangat sakit. 啊！痛快是很高兴，是吧？ Bukan 不是痛 sebagai 快，痛 bukan 痛得很。 bukan bahagia, bukan sukacita tapi begitu berduka, begitu sakit. 然后如果你不去杀人， Lalu jikalau Anda tidak pergi membunuh orang, 你的心有没有平安？ apakah hati kita ada 你没 damai? 有去害人， Anda tidak pergi mencelakai orang, 你的心有没有平安？ apakah hati Anda ada damai? 如果你没有性奸淫， Jikalau Anda tidak melakukan perzinahan, 你的心有没有惧怕？ apakah hatimu ada 肯 takut? 定没有。 Tentu saja tidak. 看见太太越看越可爱，是不是？ Jikalau kita melihat istri kita makin lihat makin dia begitu 如果你 kita 性 kasihi. 奸淫， Jikalau Anda pergi berzina, 看见太太好像看见那个什么可怕的人物啊，越看越怕。 begitu melihat istri maka kita akan makin lihat makin 如果你 takut. 没有偷盗，
Jikalau kita tidak mencuri, 你的心怎么样？ bagaimana hati 肯 kita? 定有平安。 Tentu ada damai. 如果你没有做假见证， Jikalau kita tidak mengucapkan saksi 那 dusta, 么你的心里没有罪感， maka hati kita tidak akan membawa rasa Ya. dosa. 你没有 guilty feeling， 感 Tidak 到 ada 很罪 merasa bersalah. 如果你不想别人的东西， Dan jika kita tidak mengingini barang-barang orang lain, 你活在这个世界， dan ketika kita hidup di dunia 满 ini, 足不满足？ cukupkah atau tidakkah? 如果你不想哦，谁某某人的东西，什么你都不要别人的东西，你的心里满足不满足？ Ketika hati kita tidak mengingini apapun yang dipunyai orang lain, apakah hati kita sudah puas, sudah cukup? 只有满足的人不去想别人的东西，是不是？ Hanya orang yang merasa cukuplah, Kau maka suni, orang man. demikian yang tidak mengingini barang orang lain. 上帝给我们10条诫命， Tuhan Allah memberikan kita 10 hukum Taurat 是叫我们得平安蒙福。 agar kita bisa damai, aman, dan dimenangkan hidup di dunia ini. 第二个目标就是上帝给我们10条诫命，使我们可以在众人的当中发光。 Yaitu tujuan kedua dari motif atau alasan Allah memberikan kita 10 hukum Taurat agar kita di tengah-tengah manusia kita bisa menjadi terang. 在外面的世界，把罪恶不看为罪恶了； Di dunia yang luar kita tidak melihat dosa itu sebagai dosa. 在教会里面，把罪恶看为罪恶。 Dan di dalam gereja kita melihat dosa itu sebagai dosa. 所以我们怎样的活下去？ Karena itu dengan demikian kita akan hidup 按照律法的生命方式， melalui hukum daripada Taurat ini kita 别 hidup. 人看见我们， Kita orang melihat kita, 他仍然会说：你们的生命有上帝。 maka mereka akan berkata hidupmu ada Tuhan. 所以你们会发光，成为上帝的见证人。 Maka kita akan bersinar menjadi saksinya Kristus. 如果我们跟外面的人同样的自然犯罪，那么我们就失败了。 Dan jikalau kita sama seperti orang di luar sana dan juga melakukan dosa, maka waktu itulah kita sudah gagal. 如果你们要了解以色列人，就是刚才所描述的，很清楚了。 Jikalau Anda mau memahami atau mengerti bagaimana orang Israel, maka tadi yang kita bacakan di situ dengan jelas sudah dikatakan kepada 那 kita. 么兄弟姐妹们，当基甸 Dan ketika Gideon, 他跟上帝的天使说话的时候， ketika dia berbincang-bincang dengan malaikatnya Tuhan, 因为他觉得他们的生命太苦了， karena dia merasa hidup mereka sungguh sangat menderita. 他就问这个天使，是表达他疑问以前传给他们的上帝。 Yaitu mewakili bagaimana dia bertanya kepada bagaimana Tuhan yang dia dengar dari nenek moyangnya. 不是我们的祖先，他们传给我们的上帝，在埃及他很了不起吗？ Bukankah nenek moyang kita mengatakan kepada kami bahwa Allah kami itu ketika kami berada di Mesir dia sungguh hebat dan luar biasa? 他用强力的手来拯救我们的祖先吗？ Dia menggunakan tangannya yang berkuasa menyelamatkan nenek moyang kami. 那么现在他在哪里？ Lalu sekarang dia ada di mana? 为什么我们很受苦？ Mengapa kami begitu menderita? 好像我们的生命没有上帝。 Seperti hidup kami tidak ada Tuhan. 这个是我们的习惯，兄弟姐妹们。 Dan ini adalah kebiasaan kita. 当我们遭遇苦难的时候， Ketika kita dalam penderitaan, 我们时常会疑问上帝， kita sering mau bertanya kepada Tuhan. 传给我们的上帝在哪里？ Mana Tuhan yang kita sembah ini? 为什么他不管我们？ Mengapa dia tidak peduli dengan kita? 的确，我们受苦是因为我们违背了上帝，这 Sebenar- 个看不见的 Sebenarnya kita menderita atau kita bersusah itu karena kita mengkhianati Tuhan kita. 啊，兄弟姐妹们，我告诉你们， Saudara-saudari saya sampaikan pada Anda, 这个是其中这一比较小的这个事实。 ini adalah satu kenyataan. 如果我们的这个团体，我们的朋友不太喜欢我们， Jika di dalam satu persekutuan atau perkumpulan ada teman yang kurang menyukai kita, 基本上我们要知道了，我们做了什么错，是不是？ pada dasarnya kita juga harus mengkoreksi atau mengetahui dulu sebenarnya kita ada melakukan kesalahan apa. 为什么兄弟姐妹们比较不喜欢我？ Mengapa saudara-saudari lebih tidak menyukai saya? 那么我们就知道我们在哪里有问题， Maka kita harus mengetahui di mana persoalan kita. 我们就改。
maka kita harus berubah. 状况会改变，是不是？ Mudah-mudahan keadaan bisa juga berubah. 所以以色列人也是一样， Demikian juga dengan orang Israel. 他们疑问上帝，上帝在哪里？ Ketika mereka bertanya kepada Allah, Tuhan engkau di mana? 他们没有疑问自己我做了什么。 Tapi mereka tidak bertanya, saya sudah melakukan apa? 那么，圣经说以色列人，然后悔改呼求上帝帮助他们。 Lalu di Alkitab mengatakan pada kita orang Israel berbalik dan kemudian berseru kepada Tuhan, mohon Tuhan yang menolong 我 mereka. 告诉你们，当以色列人悔改呼求上帝的时候， Saudara-saudari saya sampaikan, ketika orang Israel berbalik dan berseru kepada Allah, 上帝就拯救他们。 maka Allah menyelamatkan mereka. 所以我告诉你们，我们的上帝，虽然你犯罪、你错、你什么样，他不会放弃你的。 Saudara-saudari saya sampaikan, Allah kita itu walaupun kita melakukan dosa, kesalahan apapun juga, Tuhan Allah tidak pernah akan meninggalkan 他 kita. 不会丢弃你的， Tidak akan membiarkan 他 kita. 仍然等着你， Dia dengan setia menunggu kita. 还要你悔改、 Dia mau kita bertobat, 认错， mengaku salah, 开始行他的这个律法， dan mulai menjalankan hukumnya. 那么他就会拯救你。 Maka dia akan memulihkan Anda. 这个就是我们的上帝， Dan ini adalah Tuhan Allah kita. 这个是最美的经文。 Dan ini adalah nas yang paling indah. 兄弟姐妹们，当他们呼求的时候， Saudara-saudari, ketika mereka berseru kepada Tuhan, 上帝先派先知去安慰他们， dan Tuhan mengutus malaikat untuk menenangkan mereka. 然后上帝先知 Nabi mengutus nabi untuk menenangkan mereka, 给他们力量。 memberikan mereka kekuatan. 我告诉你， Saya beritahukan saudara-saudari, 如果我的儿子 jikalau anak saya 违背了我， mengkhianati saya, 做了他不该做的事， melakukan hal yang tidak patut dia lakukan, 当我知道他后悔悔改的时候， ketika saya tahu dia merasa bersalah dan bertobat, 我就会主动的去接触他，是不是？ maka saya akan dengan respon cepat segera menerimanya kembali. 不管我的儿子怎么样坏， Tidak peduli bagaimana jahatnya anak 只要 saya. 我知道他后悔悔改， Asal saya tahu dia merasa bersalah, bertobat dan 想 berubah 归他的爸爸。 dan mau kembali kepada bapaknya. 所谓好的爸爸，我们主动去接触他， Dan 去 semua 抱持他。 semua papa yang baik akan langsung menghampirinya dan memeluknya. 这个是我们的上帝。 Dan itu adalah Allah 只要 kita. 百姓悔改， Asal umat mau berubah dan 呼求他， berseru kepadanya, 他就立刻安慰他们，不要怕， maka dia akan segera menenangkan mereka. Jangan takut, 我会救你们。 saya akan menolong kalian. 比如说你很有钱， Bisa dikatakan jikalau Anda begitu kaya, 你的钱没有这个叫做什么，没有什么号啊，tidak ada nomor seri 啊，太多了， uangnya 算不了了。 uangnya sudah sangat banyak dan tidak bisa dihitung lagi. 你的儿子赌博， Lalu anak Anda berjudi, 行坏事， melakukan kejahatan, 那么就不知道怎么样欠了别人。 lalu tidak tahu gara-gara apa dan dia berhutang banyak pada orang. 如果他不想悔改， Jika dia tidak mau bertobat, 说不定你不会理睬他。 mungkin Anda tidak akan peduli lagi 你 kepadanya. 选这个路，你自己去当。 Anda memilih jalan ini, maka Anda lah yang menyelesaikannya. 然后如果你知道他悔改， Lalu ketika Anda tahu dia sudah berubah, bertobat, 他向你求救， dia memohon kepada Anda 你了解他悔 pertolongan, 改， dan Anda menyadari tahu dia bertobat, 你就会跟孩子不要怕，爸爸帮你还。 maka Anda akan berkata, anakku jangan takut, Bapak akan membantumu melunasinya. 只要你悔改， Asal Anda mau berubah 归爸爸， dan kembali kepada 这 Bapak. 是我们的上帝。 Dan ini adalah Tuhan kita. 只要你悔改， Asal Anda mau berubah 归上帝， dan kembali kepada 他会 Tuhan, 拯救你。 maka dia akan memulihkan Anda. 所以这个是最美的信息， Dan ini adalah Injil yang terindah. 兄弟姐妹们， Saudara-saudari, 最要紧的是， hal yang paling penting, 第一， yang 在你 pertama 最深的心里面，你是否真正的认识了你的上帝？ apakah di hati kita yang terdalam ini kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Allah kita? 上帝选我们为他的百姓， Ketika Allah memilih kita menjadi umatnya, 是叫我们得福蒙福。 agar kita mendapat berkat. 上帝选我们成为他的百姓， Tuhan Allah memilih kita menjadi umatnya, 是像你刚才所唱的歌，
去发光， Yaitu seperti nyanyian tadi yang kita nyanyikan, yaitu menyuruh kita pergi bersinar. 使住在黑暗的人看见你们，看见光。 Setiap orang yang tinggal dalam kegelapan melihat kita melihat terang. 以色列人因为失败了。 Israel 如果你 karena 们 dia 读下 gagal. 去这个士师记， Jikalau kita membaca lagi kitab Hakim-Hakim ini, 上帝救他们了，他们得平安了，又犯罪了。 ketika Allah sudah menolong dia, mereka mendapat kedamaian, lalu mereka jatuh dalam 这 dosa 个 lagi. 重重复复的这样发生， Dan ini berulang-ulang kejadiannya terjadi seperti ini. 但是在这里仍然我们会看见， Tapi di sini tetap kita bisa 当 melihat, 你悔改， asal Anda mau 呼求 berubah 他， dan kembali kepadanya, berseru kepadanya, Hakim nih. maka dia akan 他 menolong. 垂听。 Dia akan menolong. 那么兄弟姐妹们， Lalu 因 saudara-saudari, 为以色列人失败， karena gagal orang Israel, 他们发不了光， mereka tidak bisa bersinar, 不使万民认识真正的上帝。 tidak bisa menyebabkan orang lain bisa mengenal Tuhan Allah yang benar. 万民， Seluruh umat, 万国， seluruh umat, seluruh segala bangsa。 segala bangsa bisa percaya atau tahu kepada Tuhan. 所以耶稣来到这个世界，直接带领他的百姓。 Karena itu Yesus dengan sendiri datang ke dunia ini untuk memimpin 这 umatnya. 个是圣诞节最大的意义。 Dan ini adalah arti dari hari Natal yang 上 terbesar. 帝给律法的上帝道成肉身来到世界，自己带领自己的百姓。 Yaitu Tuhan Allah yang dengan memberikan hukumnya kepada kita, dia datang sendiri ke dunia untuk memimpin umatnya. 兄弟姐妹们， Saudara-saudari, 我们要顺服， kita harus taat. 因为创造我们的上帝他知道我们的需要， Karena Tuhan Allah pencipta semesta ini mengetahui apa kebutuhan kita. 他知道我们怎么样才会蒙福， Dia tahu bagaimana kita baru bisa memperoleh berkat dan kemenangan. 他也知道我们怎么样会灭亡。 Dan dia juga tahu bagaimana kita bisa 所以他 binasa. 给我们圣经，他给我们律法， Karena itu dia memberikan kita Alkitab dan memberikan kita Taurat. 所以他给我们耶稣基督的教导， Dan dia memberikan kita pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus. 叫我们平安得福，成为他的盐和光。 Agar kita dengan damai, aman, sejahtera dan menjadi terang dan garamnya. 回去开始 Pulang 有意去做吧， dan pulang, mulailah dan terus melakukannya. 因为上帝的律法是完全的。 Karena hukum daripada Allah adalah segalanya.